Saya tahu sekarang bukan masa yang mudah. Ramai yang terpaksa berhenti bekerja. Kehilangan orang yang tersayang. Ramai juga kena COVID. Terpisah. Sampai tak boleh tidur malam. Sedih. Sayu. Mood tak menentu. Risau. Apa akan jadi esok? Susah hati. Rungsing. Tak boleh fokus kerja. Tak nampak jalan keluar. I don't see a way out. Adakah ini depresi? Ini depresi? Is this depression? Tunggu sekejap. Jap. Wait right there. Tolong. Jangan buat apa-apa yang boleh membahayakan diri anda. You are important. Your struggle is real. Semua ini hanya sementara. Anda mungkin perlukan bantuan. Seseorang untuk bersama, mendengar, berkongsi perasaan. Ada jalan tengah bagi setiap masalah. Yang paling penting, Anda tidak keseorangan. Reach out. reach out. Reach out. Kami di sini untuk anda. Kami di sini untuk anda. Kami di sini untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, akak-akak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Selamat menonton pada malam ini kita edisi khas siri Bicara Kesihatan Mental pada hari ini 14 Ogos 2021. Terima kasih yang sudah pun bersama-sama dengan kami pada malam ini. Maaflah waktu yang kita pilih pukul 8 malam kelang kabut solat maghrib dan sebagainya. Tahniah kepada anda yang sudah usai menunaikan solat fardu maghrib, dan juga anda yang sudah bersedia bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Dan jangan lupa, sebelum kita berborak, sebelum kita berbincang, sebelum kita berkongsi dengan anda berkenaan dengan kesihatan mental yang khas pada malam ini khas. Okey, tajuk dia pun bagaimana mengurus mental dan emosi agar kekal sihat. Anda bersama dengan saya Syazman Tajuddin pada malam ini. Dan kita ada 3 panel yang akan bersama dengan anda pada malam ini. Yang pertama kita perkenalkan Dr. Ahmad Firdaus bin Muhammad Haris, medical. Saya bahasa Inggeris dia punya myth burst Malaysia. Okey doktor, apa khabar? Sihat doktor? Alhamdulillah. Ini memang tak steady punya orang lah ni. Okey, sihat doktor Sihat Alhamdulillah. Cuba doktor pronounce kan bunyi dia. Dia Medical Mythbusters Malaysia. Mythbusters. Apa nama pendek dia M3 lah. Okay, dulu biasa saya Blockbusters only. I know how to pronounce that. Okay, doktor, baik. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menerima undangan yang telah diberikan kepada doktor. Dan pada malam ini doktor, kita nak mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk mengubati, bagaimana untuk membantu mereka yang mempunyai masalah mental, yang kadang-kadang mereka kata tak ada jalan sebenarnya, hanya makan ubat saja. Tapi mungkin doktor ada solutionnya, sebab doktor merupakan orang insan yang sentiasa membantu mereka yang mempunyai masalah mental, betul? Betul. Ya, dia orang kata Cuma mungkin saya nak add on lah. Saya punya perspektif ataupun specialty adalah dari segi approach di kesihatan awam lah. Saya bukan psychiatrist ataupun psikologis. Baik, so kita akan memberikan satu persoalan daripada segi dan juga daripada bidang kepakaran doktor itu sendiri, insyaAllah. Baik, dan seterusnya kita memperkenalkan panel yang kedua, Puan Anita Abu Bakar, insan yang tak asing lagi. Kalau kita bincang berkenaan dengan mental, Puan Anita lah insan kita cari. Miasa, daripada Miasa. Apa khabar? Sihat Puan? Alhamdulillah, baik. Syazman macam mana? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Tapi saya pelik sepanjang PKP ni, tak tahu kenapa saya makin kembang. Maybe screen ni yang kembang ataupun saya tak boleh nak turun dah. Screen kembang, Syazman. Baik, sebagai seorang pengasas dan presiden Miasa yang sentiasa melihat, berjumpa dan juga membantu mereka yang ada masalah mental, saya memberikan satu, orang kata tabik hormat kepada Puan Miasa. Puan Miasa, tengok dia melekat, Puan Anita, disebabkan sentiasa memberikan bantuan yang terbaik untuk mereka
yang mempunyai masalah mental. Terima kasih banyak-banyak Puan Anita. Sama-sama kita, insyaAllah. Baik, Puan Anita, standby untuk soalan-soalan yang saya akan berikan kepada Puan Anita. Agak susah pada malam ini, tak seperti 8 episod yang sebelum ni. Ya. Dan juga kita bersama dengan insan yang sentiasa famous di muka buku ataupun media sosial. Okey, iaitu Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, penasihat Akademi Al-Khair. Khabar ya Ustaz? Alhamdulillah, waras. Masih waras ya. Nang di kowe? CJ luru telu papat. Itu okey pula di malam ni. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz sebab sudi bersama dengan kita pada malam ini, dan kita nak tanya soalan-soalan yang agak susah sikit pada Ustaz lah, sebab Ustaz dia tak boleh tanya soalan yang senang. Biasanya kalau Ustaz post dekat Facebook je, dekat IG dan sebagainya, media sosial, adalah jawapan dari soalan yang susah. Betul? Setuju tak? Tak setuju. Tak setuju. Okey, baik. Baik, insyaAllah. Kita teruskan perbincangan kita pada malam ini, dan anda yang sedang menonton, tolong tanya soalan yang susah-susah kepada panel kita, sebab saya akan berikan ruang untuk anda bertanya kepada panel-panel kita berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Of course, berkenaan dengan kesihatan mental dan juga bagaimana untuk mengurus mental dan emosi agar kekal sihat. Kalau tak reti ataupun tak tahu ataupun confused bagaimana untuk mengawal emosi anda dan juga mental anda, takut-takut dia merebak kepada masalah-masalah yang lain. Baik, boleh saya tujukan soalan ini yang pertama kepada Puan Anita. Tadi saya kenalkan sebagai panel yang kedua. Itu semua trik semua tu. Semua tu trik. Kita menguji sebenarnya mana-mana. Okey, baik Puan Anita. Boleh, silakan. Puan Anita sudah bersama dengan kita di 8 episod yang sebelum ini berkenaan dengan perbincangan dan juga perkongsian tentang kesihatan mental. Bagaimana, siapa puncanya, bagaimana nak mengatasi dan mengubati masalah mental ini sebenarnya kan. Dan persoalan dia Puan Anita, adakah penyakit ini boleh diatasi dan diubati dengan mudah sebenarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Syazman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang menonton, dan juga Dr. Ahmad Firdaus dan juga Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. MasyaAllah, Alhamdulillah panel yang bersama kita malam ni. Okey, untuk menjawab persoalan Syazman ya, yang pertama sekali, adakah penyakit ini boleh diatasi? InsyaAllah boleh diatasi. Adakah boleh diatasi dengan mudah? Sangat susah, cabarannya sangat besar. Okey, jadi saya mulakan ya Syazman, mungkin berkongsi dulu kepada mereka yang tidak tahu, kepada anda yang menonton, saya adalah seorang pejuang sendiri ya. Jadi ini bermaksud saya adalah seorang individu yang mempunyai penyakit mental, dan saya juga adalah Presiden Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental ataupun NIASA, yang terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri. Jadi ditubuhkan oleh individu yang ada penyakit mental dan digerakkan oleh mereka-mereka yang ada penyakit mental. Jadi saya berkongsi ya Syazman, dan semua kupasan ini daripada pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan yang lain. Jadi pertamanya, sebagai seorang individu yang ada penyakit mental, saya boleh katakan di sini dengan jelas ya, bahawa penyakit mental, apa saja penyakit mental yang kita hadapi, walau betapa kronik pun, anda boleh sembuh ya. Jadi janji Allah itu pasti, setiap penyakit ada ubat kecuali mati. Jadi itu pertama ya, jelas. Keduanya, pendekatan kepada proses penyembuhan apabila kita mempunyai penyakit mental haruslah pendekatan yang menyeluruh, haruslah holistik ya. Jadi seperti Syazman katakan, adakah ubat-ubatan saja? Sudah tentu tidak ya. Jadi kita ada pendekatan apa yang kita panggil sebagai biopsychosocial dan spiritual. Ini apa yang kita biasa dengar. Tetapi sudah tentu walaupun kita melakukan pendekatan sebegini, punca-punca ataupun the crux of the issue, the underlying causes or issues yang kita mendapat penyakit mental ni Syazman dan semua ya, we have to address it. Ia perlu diberikan solusi. Jadi contohnya katalah salah satu faktor penyumbang adalah kehilangan pekerjaan, adalah kehilangan punca pendapatan sebagai contohnya di kala pandemik COVID-19. Sudah tentu faktor itu saja tidak mencukupi untuk mendapat penyakit mental, tetapi kalaulah itu punca terakhir yang mencukupkan segala faktor dan kita mendapat penyakit mental, kita mendapat rawatan, mempunyai pendekatan yang menyeluruh,
tetapi solusinya iaitu mendapat pekerjaan yang lain, mendapat pekerjaan yang kita boleh lakukan, tidak diberikan, sudah tentu untuk melalui proses penyembuhan itu tidak begitu efektif ya Syazman. Okey. Jadi ini jelas. Apa yang saya boleh katakan, apabila kita melalui proses penyembuhan ini dengan efektif, ia juga memerlukan waktu. Sebagaimana untuk kita mendapat penyakit mental ini memerlukan pelbagai faktor, memerlukan waktu, begitu juga proses penyembuhan itu sendiri. Jadi apa yang penting ya Syazman di sini dan semua adalah kalau kita boleh mencegahnya daripada berlaku. Ambil daripada saya, apabila kita sudah ada penyakit mental ni, ia adalah suatu penyakit yang bagi saya sangat sukar. Kita tidak dapat melihat cabaran-cabaran yang dilalui oleh mereka yang ada penyakit mental ini kerana ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tidak dapat digapai oleh minda normal sebenarnya, dan saya boleh katakan begitu kerana saya pernah normal dulu. Tetapi the upside of it is of course we can recover, kita boleh sembuh, cuma memerlukan waktu. Jadi apa juga yang dan saya juga nak tambah di sini adalah apabila kita melalui proses penyembuhan yang efektif, kita kembali ke pangkuan masyarakat, kita boleh kembali sembuh, bekerja, ada keluarga, berkahwin dan sebagainya, there are going to be limitations. Tetapi Alhamdulillah dengan limitasi yang kita ada itu, Allah replaces it with something better. Jadi contohnya dalam perjalanan saya itu, Allah memberikan saya satu hadiah yang sangat besar, iaitu the gift of empathy. Kerana saya dulu Syazman ya, sebelum saya ada penyakit mental ni, saya kurang sangat empathy. Saya tidak dapat orang kata relate dengan mereka yang mungkin susah, mungkin ada cabaran-cabaran dalam kehidupan, kerana Allah mudahkan bagi saya. Tetapi apabila mendapat penyakit mental, dah terduduk, dah terjatuh, dah terlentang, tidak dapat berfungsi, hilang fungsi dalam kehidupan, di situlah saya faham bahawa tanpa Allah saya tiada upaya sebenarnya Syazman. Jadi saya adalah bukti sebenarnya bahawa kalimah la haula wala quwata illa billah itu benar sebenarnya. Saya dah pernah rasakan. Jadi saya mohon kepada anda yang mungkin melalui any mental health struggles right now, please reach out. Seperti tadi ya, commercial ataupun video tadi kita dah lihat, please reach out. Jangan malu dan jangan takut. Kerana tentu ada yang mahu membantu seperti kita semua hari ini insyaAllah. Baik, terima kasih Puan Anita. Dan satu persoalan. Jika kita Muslim, kita tahu la haula wala quwwata illa billahil azim, dan juga zikir, ada doa dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan pesakit atau peers yang non-Muslim? Mereka tak mempunyai ataupun tahu dengan perkataan-perkataan tersebut. Bagaimana untuk membantu? Betul. Jadi di Miasa kita bukan saja membantu mereka yang beragama Islam, tetapi mereka yang non-Muslims juga, kerana religion ataupun spirituality itu adalah satu komponen bagi saya, satu komponen besar sebenarnya kepada proses penyembuhan tersebut. Kerana kita perlu memahami apa tujuan Tuhan memberikan kita ujian dengan penyakit ini. Apakah tujuan untuk Tuhan memberikan kita pelbagai ataupun variasi ya apabila kita bercakap tentang ujian-ujian tersebut. Pasti ada, there are lessons to be learned. Jadi no matter whatever religion, apa yang saya lihat daripada perkongsian peers yang non-Muslim, apabila mereka kembali kepada agama, disitulah kekuatan pemahaman tentang ujian. Walaupun Tuhan itu Maha Pengasih, tetapi kesengsaraan berlaku kerana dunia ini sudah tentu adalah ujian untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Anita di atas perkongsian yang sangat tuntas, semua faham, dan insya-Allah ada lagi soalan susah untuk Puan Anita. Dan kita bertukar baton kepada Dr. Ahmad Firdaus sebelum saya pergi ke Dr. Kamilin Jamilin dengan soalan yang paling susah. Sebab Dr. Kamilin dia tak boleh soalan-soalan yang senang seperti yang saya maklum kepada anda tadi. Okey, baik. Dr. Ahmad Firdaus, mereka yang peers yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, mereka of course nak guna bahasa Melayu dah tak keluar dah. Okay, semestinya mereka tidak mempunyai ataupun ada yang di antara mereka yang mempunyai masalah mental ini tak tahu nak mengurus diri sendiri, tapi mereka hidup bersendirian. Bagaimana doktor? Mungkin ada peers-peers kita yang sedang menonton yang cuba mencari jalan keluar. Jadi mereka yang hidup sendirian mempunyai masalah mental, bagaimana doktor ingin doktor memberikan satu solusi bagaimana untuk mereka mengurus diri sendiri? Mute tu doktor. Okey. Baik. Berdebar Tapi
Terima kasih atas persoalan tersebut. Saya rasa apa yang Puan Anita mention tadi adalah sangat bagus. Specifically yang saya nak highlightkan adalah the term holistic approach dan juga empathy, di mana dua komponen amat-amat penting. Okay. Di mana kalau kita nak cakap tadi apakah solusi kepada masalah kesihatan mental, setakat ini yang saya baca, tiada siapa yang boleh memberikan solusi tersebut kerana faktor holistik tersebut. Sebabnya ia bukanlah masalah kesihatan sahaja, kerana ia memberi impact kepada social aspect, spiritual aspect, ekonomi kita, semuanya akan terlibat sama. Jika kita hanya memberikan rawatan tetapi tidak kita kendalikan masalah dari segi kerja dia, dari segi social support dia bagaimana, maka ia bukan solusi yang betul. Jadi pertama sekali juga saya ingin tekankan bahawa regardless of anything that's happening, apa-apa pun jadi pun, kita kena pentingkan, kita kena tekankan bahawa it's okay not to be okay. Masalah sekarang di Malaysia ni terutama ataupun di serata dunia, kita ada sesuatu dipanggil stigma kepada kesihatan mental. Di mana jika seorang itu macam tadi Puan Anita cakap pasal empathy tadi kan. Kadang-kadang kawan kita datang jumpa, aku ni ada masalah sikit lah nak cakap. Aku rasa tak tahan dengan situasi sekarang. Lepas tu kawan ni pula cakap, kamu ni sebenarnya tak solat, kamu ni sebenarnya tak cukup doa, kamu ni tak cukup kuat. Maksudnya kita dah tak ada empathy, kita tak put ourselves in that shoes. Kita terus nak judgemental. Jadi apa-apa sekali itu yang biasanya peers kita takut. That first step untuk dapatkan bantuan, that first step untuk bagi tahu yang saya ada masalah adalah amat sukar. Jadi kalau di Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga berbagai NGO yang terlibat dengan kesihatan mental juga banyak mempromosikan kaedah let's talk. Maksudnya mereka perlu diberikan masa, ruang yang selamat dan kaedah untuk reach out kepada someone. It doesn't have to be someone yang kenal, someone yang rapat. In fact, kadang-kadang bagi peers yang ada masalah kesihatan mental ni, mereka lebih alu-alukan orang ataupun individu yang mereka tak kenali. Kenapa? Sebabkan mereka takkan di judge. They won't be judged by whatever they say. Jadi di sinilah terdapat saya rasa Miasa pun ada laksanakan Befrienders ada, Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada laksanakan program MHPSS di mana kita berikan telecounselling. So pertama sekali kita kena tahu, okey, saya ada masalah. Kalau ada masalah tidur ke, kalau ada masalah makan ke, kalau rasa berdebar suddenly, you have to know that there is something wrong with you. But it is okay. It is normal. Ini adalah tindak balas mekanisme mental kita untuk menangani mana-mana stres. Cuma ada setengah orang, dia punya trigger dia adalah lebih tinggi dan dia punya resistance dia adalah lebih tinggi. Tapi ia tidak menjadikan seorang itu tidak normal. Ia tidak menjadikan seorang itu, kamu ni tidak spiritual, kamu ni tidak solat dan sebagainya. Jadi itu yang penting. Maksudnya kita tahu kita ada masalah, kita reach out. Dan seperti mana saya kata tadi mungkin lepas ni boleh share dekat Facebook kita nombor telefon MHPSS, services, baik Befrienders Malaysia dan juga Miasa untuk dapatkan bantuan tersebut. Tadi doktor ada sebut berkenaan dengan kalau kita tahu kita mempunyai masalah, kita macam something wrong pada diri kita, kita bercerita dengan kawan-kawan. Tapi ada setengah orang ni dia tak suka berkawan, dia sorang-sorang je. Dan dia tak tahu pula dia ada masalah mental lah. Yang tu macam adalah mana nak khabar kat dema tu? Itulah yang pentingnya kita buatkan reach out begini. Kita perlu reach out kepada mereka-mereka ini. So usually ataupun most of the time mereka yang bersendirian ni, mereka lebih kepada nak tengok phone sahaja, nak tengok social media feeds dan sebagainya. Dan di situlah kita boleh masukkan elemen tersebut. Dan juga jangan lupa juga kita ada role of everyone around them. Kita ada setiap orang mempunyai peranan. Janganlah pula kawan kita ni duduk seorang je, lantak dia lah. Dia bukan masalah aku. Tidak. Sebab kita hidup secara berkomuniti. Jadi kita perlu approach dia, tanya, awak ni okey ke? Perlukan bantuan. That's it. Tak payah nak sampai awak ni okey ke? Terangkan balik lah. Bagi tahu kat saya apa masalah. Kita jangan push pula. Bila seorang sudah selesa, bila dia bersedia untuk reach out, then you accept them with an open heart. Itulah kaedahnya. Last, KKM ataupun Miasa,
di Google ada tak menyediakan satu modul untuk mereka menjawab soalan? Kan biasanya kan sebelum kita pergi jumpa psychiatrist ataupun kaunselor, kita akan menjawab soalan, beberapa soalan untuk mengetahui setakat mana kita punya mental. KKM ada letak, ada di Google? Ada buat Untuk soalan modul kami tu? biasanya kita gunakan saringan DAS, iaitu Depression, Anxiety and Stress Scale. Kat mana nak Google tu? Boleh just search DAS 21 dan biasanya untuk saya terangkan berkenaan dengan program Kementerian Kesihatan ni lah. So untuk Kementerian Kesihatan Malaysia di HQ dia ada program MHPSS tersebut, kita panggil Mental Health and Psychosocial Support, di mana saringan DAS ni pun boleh dilaksanakan. Dan di peringkat negeri ada macam saya bertugas di bahagian cawangan kawalan penyakit tidak berjangkit. Saya mengetuai untuk setiap daerah. Jadi setiap daerah dia ada kumpulan dia boleh laksanakan saringan DAS tersebut. Ataupun search saja di Google saringan kesihatan saringan DAS 21 Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ada beberapa portal yang boleh memberikan link tersebut dan hanya menjawab. Cuma yang pentingnya ini bukan diagnostik. Sebab kita selalu di Medical Bahasa Malaysia, sebab kita selalu berdepan dengan mitos-mitos perubatan kan. Orang cakap, saya dah buat saringan DAS. DAS ni menunjukkan saya ada depression, maka saya kena makan ubat. Tidak. Saringan DAS hanyalah untuk saringan saja. Ia bukan diagnostik. Itu yang kena. Baik. Kalau boleh lepas jawab tu print out ataupun boleh print out dan juga bawa ke klinik kesihatan terdekat, tunjuk saja. Dan ini kita Okey, itu satu solusi yang sangat baik. Terima kasih banyak Doktor. Dan juga Dr. Kamilin. Sebelum saya ke Dr. Kamilin, saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada kalau anda tengok dekat skrin anda sebelah kanan tu, ada jurubahasa kita, Lucy Lim. Terima kasih banyak Lucy Lim sebab sudi bersama kita pada malam ini. Senyum sikit Lucy. Alah. Okey, baik. Terima kasih banyak Lucy. Okey, Dr. Kamilin Jamilin. Tadi Dr. Ahmad ada terpetik satu kebiasaan orang kita. Engkau ni ada masalah mental ni sebab engkau tak solat, kau banyak maksiat dan sebagainya. Saya teringat satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahawa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak bersukaria, terlalu mewah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, penipuan dalam merebut harta benda, saling memarahi, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Ini 6 poin ni lah. Okay? Dan juga dalam mengikut pada hadis ini ada asatizah. Okey, ataupun orang yang bijak pandai menyatakan bahawa penyakit-penyakit di atas ni dikategorikan sebagai penyakit mental kerana mereka tidak boleh mengawal diri dan juga akal mereka. Respon Ustaz. Hai. Baik, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tuan moderator kita, Saudara Syazman, kemudian para panelis kita Dr. Ahmad Firdaus, Puan Anita dan jurubahasa kita Puan Lucy Lim. InsyaAllah malam ni satu diskusi yang sangat baik. Baik, apa yang disebutkan oleh tuan moderator kita tentang hadis yang menyatakan tentang penyakit-penyakit yang menimpa umat terdahulu seperti dengki, seperti tamak kan, keduniaan dan sebagainya. Adakah ini juga tergolong dalam sebahagian daripada penyakit mental? Saya sebenarnya lebih suka untuk kategorikan apa yang telah disebutkan itu sebagai penyakit hati ataupun penyakit hati, penyakit nafsu. Disebabkan dia adalah kunci ataupun punca yang boleh menyebabkan penyakit mental kemudiannya. Kalau kita tak kawal, dia mungkin boleh mempengaruhi mental kita ataupun tindakan kita. Sebab otak ataupun hati dan emosi kita ni sangat memainkan peranan bersama. Dan emosi ni dia akan pilih kan, bila info tu sampai ke otak tu dia akan masuk ke hati, jadi hati tu dia akan melahirkan emosi, dan daripada emosi itulah nanti dia akan memilih untuk nak menjalankan taklif. Taklif ni maksudnya menjalankan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, dan juga ataupun dia akan berbalik kepada tabiat manusia kebiasaan. Tabiat manusia kebiasaan ni, kebiasaannya dia boleh dipengaruhi lah oleh elemen-elemen negatif. So dia boleh membawa ke arah dengki, marah, tamak dan sebagainya. Jadi dalam Islam dia ada satu yang kita panggil sebagai qalb, jantung hati. Dan kalau pernah dengar kan, kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa satu amazing
beberapa ayat yang mana Allah bila dia kata afalam, contohnya afalam, saya nak baca Arab takut Puan Lucy tak boleh nak terjemahkan. Jadi Ustaz kata terjemah lah. Okay, Allah katakan, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi ini, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, adakah kamu tidak memiliki qulub? Qulub ni maksudnya daripada kalbu, iaitu jantung hati kita yang memikirkan kan. Jadi dulu saya selalu terfikir-fikir kenapa Allah gunakan jantung hati ni yang memikirkan, sedangkan sepatutnya otak kita yang akan berfikir. Jadi even bila saya ada berbincang dengan ada sahabat-sahabat saya daripada neurologi dan sebagainya, mereka pun mengatakan bahawa sebenarnya kalbu ni dialah antara faktor yang sangat penting mempengaruhi kita punya mind kita. Jadi daripada jantung hati ni, dia punya gelombang dia yang dihasilkan much stronger daripada wave yang dihasilkan oleh brain kita. Sebab tu kalbu ni dia sangat related to the aspect of spiritual, konsep spiritual. Kalau brain ni lebih kepada fakta, knowledge, tapi kalbu ni dia ada related to spiritual. Spiritual ni apa yang dimaksudkan? Maksudnya bila mana kita sedar di sana, tadi pun Puan Anita pun ada sebut bila dia faham tentang irti la haula wala quwwata illa billah kan, bahawa tiada daya dan kuasa melainkan Allah. Itulah maksudnya spiritual. Kita admit bahawa di sana ada satu power yang lebih tinggi daripada kita. Kan? Contoh kalau kita tengok misal banyak kes-kes di Jepun bila berlakunya bunuh diri. Dan kita akan dapati juga punca-punca kes bunuh diri yang di Jepun ni kadang-kadang bukan disebabkan oleh stres, tapi disebabkan mindset yang sebahagian mereka ni bila dah letak, bila dia orang merasakan mereka ini gagal, tak dapat nak berikan contribution ataupun manfaat kepada society. So bila dia orang rasa benda-benda macam tu, mereka boleh rasa malu, mereka rasa yang menyebabkan akhirnya mereka memilih jalan membunuh diri itu sebagai solution. Right. Walaupun di Jepun ni dia ada satu konsep kami, kalau benar kan konsep kami ni dia macam dia menganggap Tuhan itu dia ada di mana-mana. Memanglah maksudnya ni Tuhan macam-macam Tuhan. Jadi dia merasakan bahawa dewa mereka itu memerhatikan mereka. Kita dalam Islam kita ada konsep ihsan, iaitu bila kita menyembah Allah seolah-olah kita merasakan Allah itu memerhatikan kita di mana pun sahaja kita berada. So sepatutnya Islam itu akan jadi dia punya solution itulah. Baik. Zaman Rasulullah dulu ada tak orang yang, mereka yang mempunyai masalah mental? Alright. Kalau ditanyakan spesifik orang yang ada masalah mental pada zaman Rasulullah ataupun tak, dia tidaklah saya tak tahu ada spesifik individu yang dinamakan sebegitu. Tapi bila kita tengok umum pada nas-nas agama, kita akan mendapati sebenarnya pada zaman Nabi SAW memang sudah ada meraihkan konsep mereka yang dikatakan ada penyakit mental. Kalau ada lagi masa atau Anton nak dihuraikan ataupun belum selepas lagi? Ini? Okay. Setakat saya dah maklum, zaman Rasulullah ada juga yang mereka mempunyai masalah mental. Nanti saya nak tanya soalan kepada Ustaz, apa solusi Rasulullah yang telah yang Rasulullah SAW dah lakukan untuk membantu mereka yang mempunyai masalah mental. Baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Firdaus, Puan Anita, Dr. Kamilin dan juga Lucy Lim. Kita nak berehat sebentar dan kita kembali selepas ini. Anda yang sedang menonton, terima kasih banyak. Saya mengalu-alukan anda Nur Azariah, Mustafa, Salwa, Ewa, Nur Aini, Muhammad Yusuf, Syam Aziz, Syukri Yusuf, Azrul Aruks. Terima kasih banyak. Dan anda yang belum menonton atau belum komen, belum tanya soalan, sila tanya soalan sekarang. Kita rehat sebentar. Sekarang sampai ke satu fasa di mana hampir sebahagian besar daripada rakyat Malaysia kita sudah mengambil dos pertama. Jadi masih ada yang tidak mendaftar dan ada daripada kalangan warga asing yang ramainya tidak mendaftar. Oleh itu, kita menyeru kepada semua rakyat Selangor yang belum dapat dos pertama untuk keluar dalam bulan Ogos ini, dan kita telah memperuntukkan beberapa PPV untuk dos pertama dan juga telah membuka suntikan kepada bukan warga Malaysia, makna dia warga asing yang ada di dalam negeri Selangor.
sama ada mereka ada dokumentasi atau sama ada mereka tidak ada dokumentasi, mereka akan dibenarkan untuk mengambil vaksin. Baik, kita ada beberapa cara untuk kita mendapatkan vaksin Salvax ya, selain daripada vaksin daripada PICK program yang itu kita mendaftar melalui MySejahtera. Program Salvax sebelum ini memang kita galakkan untuk mendaftar melalui adun-adun ya. Namun bagi mereka yang tidak mendaftar dan mereka bukan warga negara, kita memberi peluang untuk mereka walk in. Ya, walk in maknanya masuk saja. Namun walk in kita bukanlah walk in tanpa orang kata buat pendaftaran untuk mempercepatkan proses. Jadi Salvax telah mengedarkan cara booking sistem dia, mungkin 2 hari, mungkin sehari. Mereka boleh memilih PPV untuk mereka pergi. Setiap petang membeli soya, kembali bersama dengan saya. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Syazman Tajuddin bersama dengan panel-panel kita. Pada malam ini kita berbincangkan tentang bicara khas tentang kesihatan mental, bagaimana mengawal emosi, dan juga kendiri, dan juga bagaimana untuk menjadi insan yang terbilang cemerlang dan apa satu lagi wanita? Wanita, dia fokus sangat ni. Baik. Kita kembali kepada panel kita. Kita nak bertanya soalan kepada Puan Anita lah dahulu Silakan. Baik, Puan Anita. Ada setengah peers mendapat masalah mental kerana terlalu banyak memikirkan, terlalu banyak berfikir sesuatu, benda tak serius dipikir benda itu jadi serius, dan juga menyebabkan bila berfikir benda tak serius tu terlalu serius sehingga memberikan kerisauan yang melebihi, yang terlebih pada diri dia. Dan bagaimana sebenarnya Puan Anita untuk mengatasi perkara ini? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syazman ya. Jadi ini mungkin kita namakan sebagai overthinking. Saya pun begitu Syazman. Saya pun masih orang kata bergelut ya dengan overthinking ni. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini, kita dalam pandemik ini dah berapa lama? 18-19 bulan dalam lockdown, pelbagai MCO ni, MCO 1, 2, 3, PKP, tak PKP dan sebagainya. Dan sudah tentu ramai orang berasa ataupun dalam keadaan risau, dalam keadaan resah, gelisah, bimbang, usut, takut, panik, pelbagai emosi lah sebenarnya. Jadi ini adalah sesuatu yang valid ya. Jadi sesiapa pun di luar sana yang mendengar, kalau anda merasakan bimbang due to uncertainties dan sebagainya, itu sebenarnya sangat valid kerana kita memang di dalam satu pandemik, di dalam satu ujian yang sangat besar sekarang ni. Tapi sudah tentu hikmah dia adalah kita dapat normalisasikan kesihatan mental, kita dapat memperbincangkan tentang isu kesihatan mental, penyakit mental, orang berasa encouraged, braver to seek for help kan. Help seeking behaviour juga meningkat, mental health literacy juga meningkat. Jadi sudah tentu ini hikmah yang besar. Kalau macam mana kita nak mengatasi ya apabila kita mempunyai perasaan-perasaan begini. Jadi pertama sekali bagi saya adalah kita cuba distractkan diri, kita cuba membuat perkara-perkara lain apabila pemikiran-pemikiran ini berlaku dan ia belum berlaku dan ia juga mungkin tidak akan berlaku sebenarnya. Jadi pentinglah, dan distraction ini berbeza ya Syazman daripada avoidance. Mungkin kita rasa wanita mungkin sama, kita avoid, kita distract. Sebenarnya berbeza. Kita distract supaya kita boleh kembali kepada situasi itu selepas ini apabila kita dah lebih tenang. Sebab kadang-kadang kita merasa mungkin overwhelming anxiety, mungkin terlalu bimbang, terlalu resah, berdebar-debar. Jadi untuk kita nak menempuhnya menjadi sukar. Tapi kalau we take a break, we pause, kita membuat perkara-perkara lain dan kemudian kembali untuk confront it. Jadi itu pertama. Keduanya bagi saya adalah seperti apa yang dikongsikan oleh Dr. Ahmad Firdaus tadi. We need to talk to someone. So let's talk. Jadi kita bercakap, meluahkan kepada individu yang kita percayai Syazman. Jadi kalau Syazman mempercayai saya, boleh bercakap dengan saya. Jadi kita bercakap dengan
individu-individu yang kita percayai, yang kita tahu boleh memberikan panduan kepada kita. So you please do not share with any Tom, Dick and Harry, kerana mungkin apabila individu itu tidak tahu bagaimana nak respon dengan baik, dengan betul, dia memburukkan lagi keadaan. Kerana perasaan ataupun emosi begini, apabila faktor-faktor mencukupi seperti apa kita katakan tadi, it can lead to a mental health condition. Jadi ia boleh menjadi penyakit kebimbangan yang melampau sebagai contohnya. Okay, apabila kita membiarkan pemikiran-pemikiran ini berlarutan dan tidak mendapat intervensi yang sepatutnya. Dan kemudian yang paling pentingnya Syazman, yang saya daripada pengalaman saya sendiri adalah bernafas, deep breathing exercise, bernafas dengan betul supaya kita terus tenang, kita dapat distress, kita dapat buang rasa-rasa anxious dan sebagainya, and we be in the present. Sebab kalau kita ada anxiety ataupun perasaan bimbang dan sebagainya, ini adalah kerana pemikiran tu kita biar dia, kita panggil orang Melayu cakap melalut-lalut, jauh ke sana. So it will hook on, dia hook kepada satu benda, kemudian dia hook, jadi dia menjadi macam kita akan ruminate, lepas tu bermacam-macam lah yang akan berlaku dan menyebabkan kita akan berasa sangat takut, sangat resah, gelisah. Itu yang lama-lama dia boleh menjadi serangan panik juga. Begitu. Baik. Terima kasih Puan Anita. Dr. Kamilin, penyakit was-was tu dia antara masalah mental ke macam mana? Bukan kita nak kata masalah mental, tapi dia ada gangguan lah daripada sudut tu. Maksudnya kita merasakan bahawa kita seolah-olah tak confident, kita selalu ada rasa ragu-ragu, dan was-was ni juga kita tak nafikan adalah satu wasilah yang digunakan oleh syaitan untuk nak meragukan kita dalam banyak benda. Sebab tu dalam, kalau kita baca surah An-Nas sekalipun, apa yang Nabi sebutkan, Allah sebut dalam Quran, bila Allah kata qul a'udzu birabbin nas, akhirnya sekali apa Allah kata ayat ke-6, minal jinnati wan nas, kan kita minta perlindungan daripada Allah daripada gangguan daripada syaitan dan juga manusia. Baik. So kita janganlah sebagai netizen kita tengok orang yang solat Allah tak masuk-masuk, itu bukan dalam masalah mental, betul eh? Itu masalah dia kena faham konsep. Saya pernah jumpa orang macam tu dan saya betulkan balik. Dia memang ada rasa macam sangat-sangat tidak yakin, tapi bila kita dapat confident kan dia, insyaAllah for a while dia boleh atasi lah. Baik, terima kasih doktor di atas jawapan yang tepat itu. Baik, terusnya Dr. Mafidaus, doktor, kita nak minta doktor kongsikan, ada satu namanya pandemic fatigue ataupun yang dinamakan keletihan pandemik. Boleh doktor kongsikan? Terima kasih Syazman atas persoalan tersebut. So kita sebagaimana kita semua sedar, sekarang ni kita dalam keadaan pandemik COVID-19, dan di mana kita dah nak dekat 2 tahun lah kot, setahun setengah lah kita dah mengalami masalah ini. So pandemic fatigue ni adalah sesuatu yang diiktiraf wujud, dan ia kalau kita ikutkan policy framework for supporting pandemic prevention and management keluaran WHO, ia dia punya definitionnya adalah reaksi semula jadi dan dijangka terhadap kesukaran hidup atau tekanan akibat pandemik yang berterusan. Dikirikan sebagai hilang motivasi, putus asa terhadap tingkah laku untuk melindungi diri daripada jangkitan atau mendapatkan maklumat mengenai pandemik. So ini akan menyebabkan this will lead to kita akan lengah ataupun kita tak patuh kepada SOP, dan kita akan segala apa yang kita laksanakan akan crumble begitu sajalah. Dan semua ni sebabkan pandemik ni telah mengganggu aspek emosi kita dan sebagainya. So basically apa yang pandemic fatigue ni saya sendiri sedang mengalami sekarang. Kalau ikutkan pada tahun lepas, March, April dan sebagainya, hampir setiap hari saya akan pukul 5 tu saya akan nantikan Datuk Dr. Noor Hisham present apakah kita punya latest numbers, berapa banyak kes hari ni, berapa banyak kematian, apakah kita punya objektif seterusnya, apakah kita punya hala tuju dan sebagainya. Tapi setelah tahun lebih, pukul 5 tu saya tahu nak balik rumah je. Saya dah tak fikir dah. Tak ada film. Walaupun sekarang ni kita dah 21,000 dan sebagainya, it become something yang saya ambil kisah pun akan sama juga dan saya tiada kontrol, saya tiada kawalan tentang apa yang akan berlaku. Dan apabila berpanjangan, saya dari aspek kesihatan, walaupun saya ada pandemik tapi saya sedar kepentingan SOP dan sebagainya. Tapi bagi orang awam, apabila dia
dia melihat aku duduk rumah pun sama je, aku buat apa-apa pun sama je, orang lain buat hal, aku juga kena tindakan. Jadi ia akan menyebabkan kelesuan. Jadi lama kelamaan mereka dah tak kisah dah tentang SOP, mereka dah nak keluar saja, tak kisah pun nak buat apa, janji dia keluar. Itulah sebabnya kita ada kes malam orang sampai hire ambulance menyorok dalam tu sebab nak balik kampung, sebab dah setahun lebih ni. Jadi dia dah jadi tahap tak kisah. Itu adalah kelesuan pandemik dan ini adalah real. Jika kita meneruskan situasi begini tanpa ia kita tangani dengan betul, maka makin lama segala apa yang kita laksanakan untuk mengawal wabak ini akan hilang begitu sahaja. Itulah pandemik. Baik. Terima kasih banyak Dr. Mak Firdaus atas perkongsian. Saya pun baru tahu berkenaan dengan pandemik fatigue ni. Jadi anda yang sentiasa alert dan juga yang sentiasa ingin mengetahui apa cerita terkini berkenaan dengan negara kita ataupun COVID di negara kita, boleh follow lagi lah. Tak ada. Saya mula tak tengok dah. Boleh follow tapi biasanya dah malas kan? Okey, baik. Berhati-hati dengan kenyataan doktor tu, doktor. Okey, baik. Dr. Kamilin, yang seperti yang soalan yang saya tanya sebelum kita rehat tadi, berkenaan dengan Rasulullah SAW, ada tak zaman Rasulullah tu orang yang mempunyai masalah mental dan bagaimana Rasulullah SAW bantu untuk mengobati mereka yang mempunyai penyakit ini? Baik. Secara umumnya kita boleh katakan dalam sejarah Nabi SAW, of course memang tak akan lari daripada orang-orang yang menghadapi masalah mental. Sebab tu kalau kita tengok dalam ilmu fiqh sendiri pun banyak dibicarakan tentang manusia-manusia yang ghaira aqil, yang mereka yang tidak mampu untuk nak berfikir dengan waras tentang hukum-hukum amal ibadah mereka ataupun perbuatan yang mereka lakukan. Itu ada dibincangkan. Even dalam hadis pun kita tengok Nabi SAW pun ada menyebut beberapa hadis yang concern ataupun yang mention tentang mereka yang tidak sedar sehinggalah mereka menyedarinya. Itu pun ada dibicarakan banyak dalam fiqh kalau kita nak perincikan daripada sudut ni. Tapi apa yang saya nak apa yang ditanyakan tadi tentang macam mana Nabi SAW mengatasi ataupun menjaga kesihatan mental umat ni. Ini satu benda yang kita rasa satu knowledge. Sebab mungkin kita semua ni akan ada benda-benda yang akan membuatkan kita stres dan kita semua memang tak akan terlari daripada ujian. Memang akan ada ujian dan kalau kita rasakan ujian kita berat, sebenarnya semua orang pun ada ujian beratnya masing-masing. Dan kalau kita fikir tak ada satu manusia yang diuji lebih dahsyat dan lebih parah daripada Nabi kita SAW. Sebab itu dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, bila Nabi ditanya siapakah manusia yang paling berat ujiannya, Nabi kata para anbiya. Para Nabi inilah yang diuji lebih dahsyat. Kalau kita tengok Nabi SAW kehilangan kesemua anaknya masa Nabi hidup, kan, kecuali seorang iaitu Fatimah. Yang lain ni semua meninggal masa Nabi hidup. Kita ni sebagai seorang parent, tak ada ujian lah kita rasa kat dunia lebih dahsyat yang kita rasa daripada kita kehilangan jantung hati kita, kan. Kita boleh kehilangan kawan, kita boleh kehilangan few family ada lain, tapi bila kita kehilangan anak, itu satu ujian yang sangat besar. Nabi dah rasa semua lebih banyak. Nabi kehilangan pelbagai orang kesayangan di sekelilingnya. Nabi pernah kena halau, pernah kena kelaparan, kena keji, kena fitnah, kena itu, sebutlah apa-apa bentuk ujian, Nabi pernah kena. Jadi sebab tu, tapi kita tengok apa yang membuatkan Nabi strong. Dan Nabi pun sebagai satu teladan, Nabi ajar pada para sahabat dan umat dia untuk nak mencontohi. Sebab Nabi sentiasa merasakan bahawa Allah itu ada di atas sana, di luar sana. Yang mana Nabi selalu akan doa, Nabi akan mengadu kepada Allah, Nabi akan jadikan salat itu sebagai penenang kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, apa tahun yang paling Nabi sedih? Peristiwa antara paling Nabi sedih adalah peristiwa Taif ketika Nabi kena hambat. Dalam masa tu dekat Taif, sebelum tu je Nabi kehilangan dua orang kesayangan, Abu Talib dan juga Khadijah. Lepas tu Allah suruh pergi Taif. Pergi Taif tak ada orang masuk Islam, semua orang baling batu, hambat Nabi. Nabi balik, masa Nabi balik tu Nabi angkat tangan, ya Allah, dia mengadu. Aku mengadu kelemahan aku, kekurangan aku memohon itu. Macam-macam Nabi minta kepada Allah sampailah dia kata tiada daya upaya melainkan dengan kehendakmu. Wala haula wala quwwata illa ilaik. Jadi dan yang paling penting juga yang kita nak faham Islam, sebab tu dia ajar kita konsep iman, sabar, redha dan syukur. Iman ni sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Iman inilah yang akan membuatkan kita selalu merasakan bonding kita. Bila Allah uji kita tu, kita akan rasa
Islam ni ajar kepada kita bahawa di sana, di sebalik itu ada kebaikan dia, kita tak tahu kan. Sebab kita banyak ketika di ujian ni, kenapa kita tak boleh nak tahan adalah disebabkan kita rasa macam burden kita tu too much dan kita tak boleh nampak satu elemen yang positif di hadapan. Macam kita tengok kadang-kadang anak-anak, kalau kita masa kita kecil, kadang-kadang kita tension, kadang-kadang kita melalui macam-macam peristiwa masa kita belajar semua, tapi bila kita tengok apa yang kita berada pada hari ini, kita mungkin tak jangka daripada dulu, maksudnya ada hikmah di sebalik ujian-ujian tu, sebab Allah nak bagi kebaikan yang kita ada pada hari ini. Begitu juga kita mungkin ketika diuji sekarang, kita tak tahu in the future apa yang Allah nak bagi. Dan kemudian yang terakhir sekali, kita Islam tu sangat tekankan tentang konsep redha, sabar. Sabar maksudnya kita boleh tahan fizikal kita, hati kita mungkin tak terima, tapi kita boleh tahan daripada buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Kemudian lebih tinggi daripada tu, Allah suruh ajar kita perasaan redha. Redha ni dengan bila kita sabar tu, dengan hati kita boleh pasrah, kita boleh terima segala ketentuan Allah, kita boleh fikir ke arah yang positif, dan yang paling high sekali adalah kita kena bersyukur. Sebab tu dalam Islam Nabi ajar kita, kalau kita diuji dengan apa-apa pun, cakap alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita rasa benda tu negatif, kita cakap segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kalau kita rasa benda tu baik, tetap juga kita cakapkan alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah. Baik, terima kasih banyak Dr. Kamilin. Sebelum kita rehat untuk bertemu dengan sesi yang ketiga, ada tak amalan yang Rasulullah SAW pernah ajarkan, ataupun ada satu amalan yang boleh membantu kita untuk menguatkan dalaman kita ni, mental dan emosi? Personally ni saya bagi tahu berdasarkan pengalaman sendiri dan juga Nabi SAW ajar kepada kita. Tak ada satu amalan yang boleh menenangkan jiwa kita, melapangkan hati kita ketika kita sangat-sangat tension dan tertekan, melainkan daripada istighfar. Daripada mana saya ambil ini? Daripada hadis riwayat Abi Daud, yang mana Nabi SAW bagi tahu siapa yang melazimi istighfar, siapa yang melazimi, maksudnya always istighfar, astaghfirullah, memohon keampunan daripada Allah. Nabi kata, Allah ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan bagi setiap daripada jalan kesempitan yang dilalui itu ada jalan keluar. Dan di sebalik wa min kulli hammin faraja, di setiap kedukaan yang kita alami ni, Allah akan bagi kita perasaan happiness, akan bagi kelapangan, dan Allah akan bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka. Jaga ni insya-Allah. Itu satu ubat yang sangat mujarab, dan benda tu yang sendiri saya amalkan. Dan subhanallah, kadang-kadang kita diuji dengan anxiety, macam dia katakan, tiba-tiba tak tahu pesan. Kadang saya kata, kenapa saya berdebar-debar satu macam ni, benda yang tak sepatutnya kita rasa macam tertekan, berdebar-debar, berpeluh-peluh, tapi lepas sejam tu tak hilang-hilang, lepas tu kita pun istighfar kepada Allah. Masya Allah, dalam masa seminit dua je, tiba-tiba rasa macam okey, baik. Tapi jadikan sebagai amalan harian lah. Betul. Dia istighfar, astagfirullahalazim ke, ada istighfar, ada yakin ke hati ke sebagainya? Astaghfirullah, of course, dengan lafaz kita cakap astaghfirullah, maksudnya aku memohon pengampunan daripada Allah. Tapi of course, jadikan amalan harian kita Sayyidul Istighfar lah, penghulu istighfar yang Nabi ajar. Lebih panjang sikit lah kalau saya nak bacakan. Baik. Okey, terima kasih banyak doktor, dan juga terima kasih sekali lagi kepada panel-panel kita. Kita nak berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini untuk penutup kita. Dah nak habis dah, kejap sangat, macam tak boleh drag lah, minta penganjur drag sikit, kejap sangat ini enggak.
Terima kasih. Terima kasih banyak pada anda yang sedang menonton, yang sentiasa support kami dan juga yang bertanya soalan banyak-banyak tu, terima kasih banyak, dan juga yang sharekan video ini. Anda seorang yang hebat kerana anda tidak mahu berilmu seorang-seorang, anda nak berkongsi orang ramai. Wajib tahu. Satu Malaysia ni kena tahu berkenaan dengan kesihatan mental ini, sebab dulu orang tahu kesihatan mental ni adalah gila. Okey, kita belajar satu persatu dan sebagainya, rupanya kesihatan mental ni bukan gila, tapi merupakan satu penyakit yang boleh diubati. Bukan gila semata-mata. Itu dah kalau dah teruk sangat tak ada ubat, memang dah tak ada orang. Auzubillah min zalik. Okey, baik. Terima kasih Puan Anita. Dan juga terima kasih Dr. Mafidaus, Dr. Kamilin Jamilin dan juga Lucy Lim sebagai jurubahasa kita yang sentiasa bersama dan juga sentiasa memberikan jawapan yang tepat untuk penonton-penonton kita. Saya nak mengucapkan terima kasih. Saya tak sempat nak baca soalan di waktu akhir ini. Kita tinggal lagi 5 minit nak bersama. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nuraini Abu Syalini Morgan, Khairul Adibah, Dr. Annie Ong, Mia Kaizara, Rohani Sanusi, Nuraini Abu, Syah Syahira, Zahira Daud, Cik Lin, Hanim Amrun, Nur Iwan, kita ada Syarifah Natasha Said Jaafar, perkongsian yang hebat katanya, terima kasih banyak-banyak. Okey, Farida Abdul Rahman, Mira Maulana Basli, Al-Syari Richman, dia kata terbaik moderator and panel, dia sebut moderator, saya terpaksa baca. Dan juga Rajani Rajimin, terima kasih banyak-banyak. Nazalin Hassan, Siti Nur Syahada Baharudin, Nurin Nur, kita sebut semua sebab semua orang yang hebat pada malam ini. Kita ada Krista, Emelda, kita ada Nur Syidah, terima kasih banyak. Anda punya soalan saya nak baca sebenarnya, tapi sebabkan kita ada kekangan masa yang perlu kita tepati, okay, sebab kita ada tinggal 4 minit saja lagi untuk live kita pada malam ini. Jadi nak tanya Puan Anita, okay, Puan Anita sila memberikan jawapan 1 minit dan juga kalau boleh memberikan satu konklusi pada malam ini. Dr. Kamilin juga dan juga Dr. Ahmad Firdaus juga. Nanti saya akan tanya soalan dan 1 minit untuk semua panel kita menjawab. Baik, Puan Anita, sepanjang pandemik ini memberi sumbangan yang besar pada masalah mental, sebab kalau tengok pada statistik sangat tinggi sepanjang pandemik PKP ini. Bagaimana untuk menyusun strategi untuk membantu peers-peers yang lama maupun yang baru untuk kembali sihat? Terima kasih Syazman. Jadi sebab kita sebab badan NGO Syazman, jadi kita di komuniti yang kita paling dekat dengan masyarakat. Jadi setiap hari kita mendengar luahan rasa, mendengar rintihan, mendengar cabaran yang dihadapi oleh peers kami, rakan-rakan seperjuangan, ahli keluarga, mereka yang di dalam bidang kesihatan mental ini sendiri. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa sahaja kekangan yang ada, kita cuba fill up the gaps. Itu yang kami lakukan. Jadi yang paling mudah, paling apa yang kami mampu lakukan pada waktu ini adalah kita memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan B40, kerana kita tahu itu adalah satu barrier kepada mereka, terutama mereka yang di luar bandar ataupun urban poor dan sebagainya. Dan juga kita menyediakan talian bantuan. InsyaAllah doakan bulan depan kita akan mulakan talian bantuan 24 jam, 7 hari. Alhamdulillah. Di mana sekarang ni 7 hari seminggu tapi cuma 12 jam sehari. Jadi ini apa yang kita cuba lakukan ya. Syazman, saya rasa satu poin yang saya nak jelaskan di sini bahawa bukan semua individu yang reach out for the help needs clinical intervention ya. Jadi seperti Ustaz Dr. Kamili katakan tadi, dia juga pernah ada rasa berdebar, anxiety dan sebagainya. Jadi dengan hanya meluahkan pada seorang individu lain, jadi berdasarkan ataupun kalau kita dapat reach out melalui talian bantuan ataupun meluahkan kepada ahli keluarga dan sebagainya, itu sahaja sudah boleh membantu sebenarnya, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Anita. Dan juga kita berpindah soalan kepada Dr. Ahmad Firdaus. Setiap masalah ada jalan penyelesaian ni, bab kata Dr. Kamilin tadi. Okay, tak mustahil kesihatan mental ini ada pasti ada jalan untuk kembali sihat. Boleh tak doktor kongsikan? Ini memang tak sempat. Ini saya tanya soalan tapi confirm tak sempat doktor nak kongsikan. Penyakit ini caranya begini, penyakit itu caranya begini. Jadi boleh tak Dr. Firdaus beritahu apa jalan yang wajib dilakukan oleh semua peers ataupun ahli keluarga peers untuk mengubati peers kita? Silakan. Ada beberapa, saya singkatkan terus.
Sebab kalau nak diagnose memang susah sangat. Okay, so first of all, it's okay not to be okay. Saya tekankan balik, it's okay to feel stress, it's okay to be depressed, it's okay to be anxious. Tak ada masalah. Ia adalah reaksi normal kita. Cuma berapa banyak ia menyebabkan kesukaran pada hidup kita, that's the main difference. Kedua, masalah kesihatan mental, kalau awak ada depression, kalau awak ada anxiety, kalau awak stress, awak bukan gila. So it's not kalau awak cari doktor ke, awak berjumpa mana-mana doktor, nak bertemu dengan kaunselor ke apa, ia bukan maksudnya awak gila. Stop. That's the most important thing. Lepas tu baru kita boleh mendapatkan pertolongan. Ketiga adalah jangan self-diagnose. Jangan, oh aku rasa berdebar sikit tu, oh aku ada anxiety, terus nak makan ubat ke apa ke. Tak semestinya. Untuk doktor pun saya sendiri tak boleh buat diagnosis saya sendiri. Sebab saya kena ikut kriteria-kriteria tertentu. Sebabnya sebab apa? Sebab setiap rawatan berbeza. Bukan semua memerlukan rawatan ubat. Boleh jumpa kaunselor, boleh jumpa psikologis dan sebagainya. Dan ketiga, yang seterusnya juga, DSM tu sebab nak elakkan daripada ada stigma. Sebab apabila kita menyatakan seorang itu ada, oh dia ni ada generalized anxiety disorder, dia ni ada schizophrenia, ia memberi impact yang besar kepada seorang itu, mendapat pekerjaan dan sebagainya. Jadi rawatan itu ada berbagai, tapi yang pentingnya anda perlu dapatkan reach out dahulu. Dapatkan diagnosis, kenal pasti apa masalah, baru kita boleh sembang pasal dia punya rawatan. Pergi saja di klinik mana-mana yang saringan DAS yang saya mention tadi boleh membantu dan boleh juga reach out kat mana-mana. Terima kasih banyak-banyak Dr. Ahmad Firdaus dan juga Dr. Kamilin Jamilin sebagai penasihat Institut Al-Khair. Saya tengok kanak-kanak tu dia punya hafalan dia dahsyat orangnya. Diorang tak ada stres ke dalam hidup diorang? Itu stres semua orang ada, tapi kita nak tukar stres kepada happiness. Okey, terima kasih. Nanti Dr. Kamilin Jamilin minta penganjur ada satu khas khas bersama dengan Dr. Kamilin bagaimana nak membantu anak-anak. Baik, Dr. Kamilin, konklusi 1 minit. Silakan. Wow, conclusion. Saya pun tak tahu macam mana nak bagikan satu conclusion sebabkan semua pun dah cakap masing-masing dalam input yang baik. Cuma saya nak bagi tahu kita macam yang dikatakan, kita jangan sesekali berputus asa. Dan sebab kita ada Allah, kita ada petunjuk dalam kehidupan kita dan kita ada insan-insan yang menyayangi diri kita. Mesti insya-Allah ada orang yang akan membantu kita. Tapi kita kena positif, kita kena banyakkan berdoa dan kita jangan sesekali give up ataupun berputus asa. Itu saja. Ribuan terima kasih banyak-banyak Dr. Kamilin Jamilin, terima kasih Puan Anita dan juga terima kasih Dr. Firdaus Muhammad Haris di atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih banyak. Maaf di pintu kita ada sejam, tak cukup 3 orang ni nak berkongsi. 3 kali round pun tak rasa macam ya Allah, cepat sangat. Baik, kita dah 92 minit, terlebih 2 minit untuk bersama dengan YB Dr. Siti Maria sebentar lagi dan juga Dr. Ahmad Nabil sebentar saja lagi. Jadi anda yang sedang menonton, teruskan share dan kita nak tahu apa yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Exco Kesihatan Negeri Selangor untuk membantu mereka yang mempunyai masalah mental ini. Baik, terima kasih banyak. Saya minta maaf jika ada salah silap, tersasul kata bahasa dan sebagainya kepada Puan Anita, Dr. Kamilin dan juga Dr. Ahmad Firdaus dan juga Lucy Lim akan sentiasa bersama dengan kami sampai habis program. Nanti kita ucap terima kasih lain Kak Lucy dan kepada Puan Anita, kepada Dr. Kamilin, Dr. Ahmad Firdaus, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Semoga Allah merahmati anda semua dan semoga kita semua sihat daripada pandemik yang berlaku insya-Allah. Amin. Doktor, sebelum habis minta doktor baca doa, silakan. Belum habis lagi. Nanti minta YB Maria doa. Itu lain, itu doa lain. Itu doa lain. Doktor, silakan. Itu next. Okey, baik. Jumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.